Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar tingkatan 4 interaktif. So hari ini kita akan masuk kepada kadar denyutan nadi. Okey. Kadar denyutan nadi ialah mengenai dengan titik-titik nadi pada badan kita. Okey, denyutan nadi. So kita kena tahu apa itu denyutan nadi ialah pengukuran degupan jantung seminit. Maksudnya kita punya jantung tu berdegup dalam tempoh 1 minit. Okey, dia kata apabila jantung berdegup, maka denyutan akan dihantar ke arteri-arteri pada badan kita. Okey, dan dirasai pada permukaan kulit. Okey, yang ini adalah beberapa bahagian. Okey, kalau kita tengok di sini bahagian-bahagian yang ada titik. Okey, pertama di bahagian leher kita boleh rasa. Okey, kita boleh rasa ada denyutan pulse dia. Okey, yang kedua pada pergelangan tangan. Okey, kemudian yang ketiga pada bahagian belakang lutut. Okey, yang keempat kita ada pada bahagian pergelangan kaki. Yang seterusnya bahagian kepala sini. Okey, seterusnya bahagian pergelangan pelipatan tangan kita ni kita dah rasa. Kemudian pada bahagian paha. Okey, so dia ada nadi di sana. Okey, titik nadi. Dan seterusnya pada bahagian kaki ada terdapat degupan nadi tadi. So ini adalah lebih kurang bahagian-bahagian yang boleh kita rasa nadi kita. Okey, jadi bahagian begini kemudian katalah. Kemudian kita kena tahu juga kadar denyutan nadi adalah berbeza. Dia ada 3 perkara yang menyebabkan yang berbeza. Pertama dari segi jantina, yang kedua berbeza dari segi aktiviti fizikal, yang ketiga dari segi umur. Okey, kita tengok jantina. Okey, dia kata kalau dari segi jantina, okey, lelaki dikata mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih tinggi berbanding perempuan. Okey, dia berbeza perempuan dengan lelaki. Okey, dari segi jantina kita tengok. Yang kedua dari segi umur. Kalau umur macam cikgu ini yang lebih tua, okey, berbanding dengan kamu, so maksudnya degupan degupan nadi cikgu dia lebih laju berbanding kamu yang remaja, pelajar. Okey, yang tu dari segi umur. Yang ketiga dari aktiviti fizikal. Kalau orang yang dalam keadaan duduk rehat macam cikgu sekarang ini, so degupan cikgu adalah kurang berbanding dengan orang yang sedang berlari. So itu adalah degupan nadi yang berbeza. Okey, kita tengok pula tekanan darah. Okey, tekanan darah ialah tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah semasa peredaran darah. So maksudnya dia akan hasilkan satu tekanan, okey, pada peredaran darah. Okey, alat yang kita gunakan untuk mengukur tekanan darah kita panggil sebagai sphygmomanometer. Okey, itu alat yang kita gunakan. Okey, dia panggil sebagai dia ada S kan di sana, tapi sebutannya ialah sphygmomanometer. Sphygmomanometer. Okey. Alat ini dikata kita untuk mengukur tekanan darah. Okey, kita ukur tekanan darah menggunakan unit mmHg. Apa yang kita katakan sebagai mmHg ialah milimeter mercury. Okey. Okey, nampak ni biasa kamu nampak ni untuk menguji tekanan darah. So nampak ada pada mesin dia ada 3 angka di sana. Okey, yang atas itu sistolik, bawah distolik dan di bawah dia ialah pulse. Ada 3 Tapi yang kita akan tengok di sini ialah ada 2 2 bahagian. Yang atas itu kita panggil sebagai tadi yang 120 lebih itu kita panggil sebagai tekanan ataupun bacaan bagi sistolik. Tekanan yang dikenakan pada dinding salur darah semasa otot jantung itu dia mengecut. Kan kita tahu degupan jantung bob. Okey. Yang kedua diastolik, tekanan yang dikenakan tadi tekanan darah kita pergi pada sistolik dan distolik tadi. Okey. So ini adalah dia mmHg 120/80. Itu adalah yang normal normal 120/180. Sistolik yang di depan, distolik yang di belakang. mmHg milimeter mercury. Ini kita mau mengukur
tekanan darah. Okey, daripada tekanan darah tadi kita boleh tengok di sini ialah mengenai dengan bacaan sama ada dia optimum, okey, sama ada dia normal ataupun tekanan darah itu adalah berisiko, kemudian dia ada tekanan darah yang tinggi. Okey, jadi maksudnya yang normal kita tengok paling sesuai ialah 120 dan di sistolik dia, diastolik ialah 80. Okey, 120, 180. Okey. So itu bacaan bagi yang normal. So maksudnya kurang daripada 120 bermaksud dia adalah pada peringkat apa ni dipanggil okey, nampak di sana cikgu tunjukkan tu, itu adalah berisiko. Okey, kalau lebih tu 140, so dia adalah darah tinggi tahap pertama. Okey, ada 3 peringkat, paling tinggi 180 dan ke atas. So itu memang berisiko darah tinggi. Okey, seterusnya kita masuk kepada BMI. Okey, apa itu BMI? Body Mass Index ataupun indeks jisim badan. So kita tujuan dia ialah untuk memastikan kita boleh mengukur indeks jisim badan. Okey. Macam mana kita mengira jisim badan? Okey, contoh 50 kilo bahagi dengan ketinggian kamu. Kamu punya tinggi berapa? 160. Darah dalam unit meter. 1.62 meter kali 1.62 meter. Dapatlah kamu punya BMI. Okey, itu cara kita mengira BMI ya, Body Mass Index. Okey. Okey. Dia ada kategori, kita tengok di sini. Kalau BMI ini kita boleh tengok seorang itu sama ada dia kurus ataupun dia gemuk ataupun dia normal. Okey, kita tengok di sini kalau kurang daripada BMI yang kita kira tadi, tahu kan macam mana mau kira BMI tadi? Okey, kita pergi kepada slide yang back tadi, nampak ni, jisim bagi ketinggian dalam unit meter. Okey, dapat di bawah 18.5 bermaksud dia adalah kurang berat badan. Okey, kalau dia 18 hingga 5, okey, normal, unggul. Okey, 25, okey, dia adalah berat badan berlebihan, belum lagi gemuk, dan dia obesity ialah 30 dan ke atas. Okey, 30 dan ke atas. Okey, kamu boleh kira berdasarkan daripada gambar jadual yang cikgu bagi ini. Contoh, okey, daripada data yang kita ada, contoh katakan di sini dia ada okey, yang ini khas untuk remaja lelaki 6 hingga 17 tahun lah. Okey, yang kamu lah. Okey, untuk cikgu tidak sesuai. Okey, tengok di sini berat badan dia. Okey, dia ada 3 bahagian, berat badan berlebihan. Kalau yang bahagian yang biru ini, ia adalah berat badan ideal, yang paling bagus. Kemudian kekurangan berat badan di bawah ini. Okey, jadi maksudnya kamu kena tahu berapa berat kamu, berapa tinggi kamu, kita boleh ukur. Okey, contoh. Okey, kita tengok di sini. Ya, lambat sikit dia. Okey. 50. Okey, 50 kilogram kamu punya berat badan. Katakan ketinggian kamu ialah 100 berapa tu? Okey, 150. So dia kategori arah biru tu. Kategori bahagian biru, so dia adalah berat badan yang ideal. Okey, katakan berat yang sama 50 tapi ketinggian dia sehingga 173 kata. Okey. So maksudnya dia walaupun sama berat 50 tapi dia kategori kurus sebab dia tinggi. Okey, seterusnya kalau 50, okey, ketinggian dia hanya lebih kurang dalam di bawah 150, maka dia kategori berat badan berlebihan. Ini cara kita mengukur tapi ini khas untuk lelaki. Okey, khusus untuk carta bahagian lelaki. Okey, kita tengok yang ini untuk perempuan. Kamu boleh cek sendiri untuk perempuan. Okey. Untuk perempuan, okey, sama juga ni untuk 6 hingga 17 tahun. So lengkuk dia beza sikit. Contoh dia berat badan 50. Okey, kita tengok. Okey, di sana berapa ketinggian dia untuk normal? So 115. So dia adalah kategori berat badan normal. Okey, yang ini pula kalau orang tu kurus. 50 juga berat badan dia, tapi ketinggian dia 100 lebih. Okey, yang ketiga ialah kalau di bawah ini 50, 136. So dia kategori berisi ataupun berat badan berlebihan. Okey, faham ah? Okey, jadi kenapa kita perlu tahu? Sebab bila kita sudah tahu tadi, kita sudah tahu kita kategori mana, so kita boleh kontrol sama ada kita menghadapi masalah obesity ataupun masalah
kekurusan, kurang nutrien. Jadi bila kurang nutrien pun masalah juga. Okey, dia menyebabkan penyakit-penyakit lain, dia kata asma dan sebagainya kalau kurus. Okey, jadi kalau kamu ni kurus, okey, kita boleh menambahkan jisim berat badan kita. Macam mana cara dia? Ada mengamalkan piramid makanan. Kemudian pinggan sihat Malaysia. Okey, makan mengikut secara tetap. Okey, makan snack yang berkhasiat. Baru kita boleh naik berat badan. Okey, kemudian makan makanan atau lebih yang daripada biasa. Okey, ini adalah satu contoh menu makanan yang sihat. Okey, kita tengok dia adalah suku separuh. Okey, suku di sini kita kena makan suku adalah daripada sumber protein. Okey, suku kedua ialah karbohidrat dan separuh ialah sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu kita panggil sebagai pinggan sihat Malaysia. Dan jangan lupa minum air yang mencukupi. Okey. Itu pinggan sihat. Okey, seterusnya bagaimana kita untuk menurunkan, ini kalau orang obesity, okey, so dia mengalami macam mana untuk menurunkan berat badan dia. So kita kena tengok dah di sana nota cikgu tu. Okey, tetapkan sasaran, okey, pantau, okey, buat jadual kamu. Jadual training kamu, jadual apa dan sebagainya lah. Okay, kemudian elakkan pemakanan yang mengandungi gula. Yang ini, gula dan lemak. So, kena kurangkan. Sebab apa? Dia akan menyebabkan badan jadi lebih berlebihan badan. Okey, selalu senaman yang ini. Selalu, at least dalam satu minggu 3 kali. 30 minit seminggu. Okey, 3 kali seminggu, 3 kali seminggu. Dalam satu kali itu 30 minit. Okey, kemudian yang kelas tu ialah mengenai dengan apa tadi? Sokongan daripada ahli keluarga kamu. Okey. Jadi cikgu rasa itu saja yang cikgu mau jelaskan untuk itu bab terakhir ya, untuk bab 3. So maybe minggu depan kita akan masuk kepada bab 4. Okey, bab 4 ni dia agak susah sikitlah. Bukan susah apa, dia adalah berkaitan dengan teknologi hijau. Okey. Itu saja daripada cikgu. Lepas ini tolong jawab soalan yang akan cikgu bagi di kemudian nanti. Okey. Terima kasih. Itu saja daripada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.